Okey, baiklah pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat petang. Okey. Jadi pelajar, hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas online PSV bagi tingkatan 2, kelas kamu 2 Arif. Jadi baiklah pelajar, kita bagi sesi yang lepas, last kali kita belajar tentang tajuk lukisan, betul? Lepas tu kita ada bercuti untuk Raya Cina. Kemudian ada beberapa minggu tu sekolah sibuk dengan urusan jual beli buku, urusan pemulangan dan pemulangan buku teks. Jadi hari ni baru kita berpeluang jumpa semula untuk kelas PSV. Jadi cikgu harapkan kamu dalam keadaan yang sihat. Okey, jadi pelajar, hari ni kita nak masuk di bawah tajuk lukisan. Masih lagi tajuk lukisan, tapi kita nak masuk okey. Okey, mana yang belum ada buku teks, kamu boleh muat turun buku teks online yang saya dah share dalam grup. Okey. Jadi kita di bawah bidang seni halus, bidang seni halus, bidang lukisan. Okey. Okey. Jadi hari ni sedikitlah sebelum kita nak masuk tentang apa tugasan yang kita nak buat hari ni, sedikit saya nak terangkan tentang pelukis dan karya pelukis tempatan dalam tajuk lukisan ni. Jadi jika kamu masih ingat, masa kamu tingkatan 1, kamu telah belajar tentang pelukis tempatan tanah air. Kalau kamu masih ingat lah, Abdullah Arif ni antara nama pelukis yang kamu dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Abdullah Arif, Yong Mansen, lagi apa, Chuan Teh Teh dan sebagainya. Jadi untuk tajuk tingkatan 2 ni, kita masih lagi belajar tentang tokoh dan pelukis tempatan. Dan ini Abdullah Arif merupakan seorang pelukis cat air, tokoh catan, antara orang-orang yang paling awal sekali menceburi bidang seni lukisan di Malaysia. Sebelum merdeka lagi dia dah ada. Kemudian kita pergi kepada Saidin Yahya. Okey. Kalau kamu dapat lihat dalam buku teks kamu, Saidin Yahya ni dia muncul selepas Abdullah Arif. Kalau kita dapat tengok biodata yang diberikan, Saidin Yahya ni dia menghasilkan karya daripada tahun 1954 1954 hingga 1956. Dan Saidin Yahya banyak menghasilkan komik dan juga ilustrasi. Beliau merupakan seorang pelukis dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Antara karya beliau ialah Hang Tuah. Kalau kamu dapat lihat, Hang Tuah 1954 menggunakan pen dan dakwat. Itu. Kemudian Muhammad Hussein Enas. Muhammad Hussein Enas dia menghasilkan karya selepas tahun 1956. Muhammad Hussein Enas, kalau kamu dapat tengok pada
biodata yang diberikan, dia banyak menghasilkan karya-karya yang mempunyai mesej tentang masyarakat dan sosial. Contohnya apa? Masyarakat dan sosial. Tentang kehidupan masyarakat pada zaman itu. Contohnya pada karya gadis menumbuk padi. Ni karya yang dihasilkan ni. Maknanya Muhammad Hussein Inas dia mengambil idea daripada persekitaran. Dia mengambil idea daripada gambaran seorang wanita yang sedang menumbuk padi. Jadi beliau banyak mengambil idea daripada persekitaran beliau. Okey. Dan karya beliau banyak berfokus pada masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak. Okey. Kemudian seorang lagi tokoh pelukis, Zulkifli Buyung. Okey. Zulkifli Buyung dia banyak menghasilkan karya yang menggunakan media soft pastel. Apa maksud soft pastel? Soft pastel ni dia seakan crayon, tapi bahantara dia bukan jenis yang berminyak. Dia macam soft pastel ni lebih kepada seperti kapur. Dia kalau kita kena air, benda tu dia tidak kalau soft pastel kan crayon, dia kena air kan. Air dia bahantara dia lebih kepada minyak. Tapi kalau soft pastel, dia macam kapur tulis. Kalau kamu pernah tengok kapur tulis, macam tu lah sifat soft pastel. Dia ada bermacam warna tetapi tidak berminyak. Okey. Antara karya yang dihasilkan kelambu. Zulkifli Buyung juga banyak mengambil idea daripada persekitaran beliau tentang latar kehidupan masyarakat zaman-zaman dahulu. Dan pelukis ataupun pengkarya yang terakhir, Datuk Lat. Datuk Lat ataupun nama sebenarnya Datuk Muhammad Nur Khalid. Kalau jika kamu pernah tengok cerita Kampung Boy, ini adalah pengkarya dia, pelukis dia. Datuk Lat ni dia telah menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak berusia 13 tahun. Awal tu 13 tahun. 13 tahun ni ibarat kamu tingkatan 1 lah. Dia dah mula melukis. Dia dah bukan melukis, dia dah menghasilkan karya, dah menghasilkan komik. Kampung Boy ni umur dia 13 tahun. Kita 13 tahun, kamu masih lagi bersekolah, baru nak belajar tentang apa itu garisan, lukisan. Datuk Lat umur 13 tahun dia dah mula menghasilkan karya dia. Mana hebat orang ni. Jadi dan Kampung Boy antara karya yang terkenal lah sepanjang penglibatan beliau dalam bidang lukisan ni. Dan itulah antara beberapa orang pengkarya tempatan yang cuba cikgu terangkan untuk minggu ni. Dan seterusnya cikgu nak tunjukkan kepada kamu Okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu okey. Hari ni cikgu nak tunjukkan kepada kamu penghasilan lukisan menggunakan oil pastel. Tadi cikgu dah banyak kali terangkan tentang oil pastel dengan soft pastel. Oil, kamu ambil perkataan oil tu minyak. Pastel tu adalah medium dia. Dia crayon. Oil pastel tu ataupun nama ringkasnya adalah crayon.
Jadi hari ni cikgu tunjukkan demo macam mana menggunakan oil pastel. Jadi tema karya dia ialah lukisan pemandangan. Lukisan pemandangan. Cikgu ambil idea daripada pemandangan di kawasan persekitaran. Kamu saksikan. Okey. Okey, tengok. Okey. First yang kamu kena ingat untuk lukisan yang cikgu hasilkan ni, cikgu bermula dengan membuat satu garisan horizontal. Kemudian cikgu buat pembahagian. Ada 3 pembahagian. Satu, 2, sorry. Okay. Okay, 1, 2 dan 3. Okey, kamu dapat tengok ada 3 1 2 dan 3. Kalau kamu dapat lihat saiz setiap pembahagian ni, setiap pembahagian ni tak sama. Yang ini dia panjang dan lebar sedikit. Yang kedua ni dia lebih kecil berbanding yang mula-mula yang first ni, dan yang terakhir sekali dia paling kecil sekali. Kalau kamu dapat tengok saiz okey. Okey, sekarang kamu perhatikan apa fungsi ruang yang saya buat tu. Okey. Okey. Sekarang cikgu dah mula membuat bulatan pada pembahagian yang pertama. Apa tujuan bulatan tu? Itu merupakan untuk kita nak menentukan kedudukan daun pokok. Okey, daun pokok. Kamu boleh perhatikan demo yang cikgu buat ni. Tengok cikgu gunakan bulatan tu sebagai panduan untuk melukis daun pokok. Okey. Tengok Kemudian kita selepas selesai melukis daun pokok, langkah seterusnya ialah melukis dahan dan batang pokok. Okey, nampak? Yes. Itu merupakan pokok yang pertama. Pokok yang pertama ni dia besar sebab dia kedudukan dia paling hadapan. So, pokok yang kedua kedudukan dia pada tengah ni, dia rendah sedikit dan saiznya agak kecil sedikit berbanding pokok yang pertama tadi. Okey, saksikan. Sama juga step dia, cikgu akan buat bulatan sebagai panduan untuk melukis daun.
Okey. Selesai daun, mesti lukis dahan dan batang pokok. Kalau kamu tengok dia agak kecil sedikit berbanding pokok yang pertama. Dan pokok yang ketiga, pokok yang terakhir, kamu tengok sama juga step dia. Lukis bulatan sebagai panduan untuk melukis daun pokok. Tengok Okey. Untuk ingatan kamu, daun pokok tu cikgu menggunakan garisan garisan beralun, ikut kesesuaian garisan beralun dan juga berpancar. Maknanya gabungan beberapa jenis garisan. Sama juga dengan melukis dahan dan batang pokok, kamu boleh gunakan garisan menegak dan melintang ikut kesesuaian. Okey. Jadi sekarang kita dah menghasilkan tiga batang pokok. Jadi mana sekarang ni step yang seterusnya kita akan padam mana bahagian yang tidak perlu. Okey, beberapa bahagian kita akan padam. Okey. Untuk seterusnya kita akan masukkan unsur warna. Warna. Kita akan masukkan unsur warna pada pokok-pokok yang kita dah lukis tu. Okey. So warna ni saya gunakan crayon jenama banco. Warna yang digunakan ialah warna hijau. Ada 3 jenis warna hijau dan juga satu warna biru. Okey, untuk mewarna, mulakan dengan menggunakan warna yang paling cerah sekali, hijau yang paling cerah sekali. Okey. Kamu tengok mulakan dengan warna yang paling cerah dan mulakan mewarna pada bahagian pokok dulu, daun pokok dulu. Kemudian selepas warna cerah, ambil warna yang sederhana dan last sekali kamu gunakan warna hijau yang paling gelap sekali. Ikut kelompok daun ni. Sama juga kamu ikut kelompok daun tu. Kamu mulakan dengan warna yang cerah, sederhana dan gelap. Sebab tu kita ada buat bulatan tadi kan, supaya panduan kepada kamu cara nak mewarna. Ikut kelompok bulatan daun tu. Jadi itu dah membantu kamu sedikit. Okey. Cara kaedah masa kamu nak mewarna tu, menggunakan hujung mata krayon tu. Video ni cikgu dah lajukan sikit. Jadi kalau ikutkan lama, cikgu cepatkan sikit. Tapi kamu masih nampak lagi lah macam mana cikgu apply krayon tu pada permukaan kertas. Okey, kemudian kamu mewarna bahagian batang pokok pula. Oh sorry, kamu penuhkan semua daun dulu penuhkan semua daun baru berpindah kepada batang pokok. Sama juga step yang sama. Gunakan warna yang cerah, sederhana dan gelap pada kelompok daun. Ikut kelompok daun jangan warnakan semua dulu. Ikut kelompok bulatan daun yang kamu dah lukis tu. Okey.
Cikgu cepatkanlah video ni sebab step yang sama, dan cikgu akan pindah untuk bahagian warnakan dahan dan batang pokok. Okey, sekarang ni ada step yang kamu perlu tambah. Okey, selepas kamu mewarnakan semua bahagian daun, kamu perlu ambil satu warna biru. Okey, warna biru yang paling gelap. Untuk kamu ni sedikit saja kamu letakkan warna biru pada bahagian bawah kelompok daun tu kamu tengok sedikit saja cikgu letak supaya timbulnya kawasan yang paling gelap. Ikut sebab kawasan tu tidak menerima cahaya, so kawasan tu paling gelap sekali. Kamu kena campurkan sedikit warna biru supaya ada nampak tone cahaya yang gelap, tone yang gelap. Sedikit saja kamu letakkan. Okey, cikgu speednya cikgu lajukan sikit sama saja pada semua bahagian daun. Okey, untuk yang seterusnya kita akan mewarna bahagian batang pokok, batang dan dahan pokok menggunakan dua jenis krayon warna coklat cerah dan coklat gelap. Yang ni dia lebih kepada warna kuning yellow ochre, dan juga nanti kamu akan campurkan dengan warna coklat yang gelap. Warnakan mengikut dia ke bawah mengikut urat dahan tu, urat batang pokok tu. Kamu tengok. Macam mana cikgu gunakan krayon tu, cikgu condongkan, gunakan bahagian tajam, kemudian daripada atas ke bawah cikgu tarik. Kemudian ini kamu layerkan dengan warna coklat yang gelap. Tidak semua tempat kamu hanya ambil beberapa tempat saja untuk kamu overlap. Overlap maknanya kamu tindihkan warna yellow ochre tu, tindihkan dengan warna coklat yang gelap supaya ada timbulnya tone cerah dan tone gelap. Itu fungsi dia, kenapa kita gabungkan dua jenis warna. Sama juga dengan konsep masa kamu mewarna daun tadi, ada 3 tone supaya timbulnya tone cerah, sedahan dan gelap. Okey, selesai pokok yang pertama, pindah kepada pokok yang kedua. Sama juga step dia, gunakan coklat yang gelap, ambil bahagian hujung. Sebagai tambahan, kamu boleh juga tambahkan warna biru pada bahagian-bahagian yang betul-betul terlindung daripada cahaya. Kamu boleh tengok contoh yang cikgu buat. Okey, yang sama juga step dia, kamu tindihkan dengan warna coklat yang sedikit gelap. Okey, kemudian tambahkan sedikit warna coklat yang paling gelap sekali untuk menimbulkan tone tone terang dan gelap. Dan yang terakhir, pokok yang last sekali, sama juga step dia. Ini namanya tindan warna. Buat krayon, kita mulakan dengan warna yang cerah dan tindan dengan warna yang gelap. Bukan maksudnya kamu gosok, tekan macam tu, tak. Ini hanya ambil hujung krayon yang tajam tu kamu garis daripada atas ke bawah ataupun daripada bawah ke atas, ikut kesesuaian. Okey, baiklah. Sekarang kita selesai mewarna 3 batang pokok, daun dan juga batang serta dahan. Sekarang kita berpindah kepada bahagian tanah pula. Tanah. Kita sekarang ni untuk ambil bahagian shadow, bayang-bayang. Kita
letakkan sedikit warna hijau yang cerah. Kemudian sedikit kamu letakkan pada bahagian tanah, seolah-olah itu adalah bayang-bayang yang timbul hasil pantulan daripada cahaya matahari. Nanti ini kita akan overlap dengan warna sedikit warna biru dan coklat. Sekarang ni cikgu dah gunakan hijau yang lebih gelap sedikit. Allahu Akbar. Okay, kamu nampak macam seolah-olah ada pantulan kesan cahaya, cahaya bayang-bayang. Dan yang terakhir kamu tambahkan warna biru, seolah-olah kesan yang paling gelap sekali. Kemudian warna hijau ni kita akan apply pada bahagian latar belakang untuk menggambarkan seolah-olah rimbunan rumput berada di bahagian belakang pokok tu. Mulakan dengan warna krayon yang paling cerah sekali. Jika kamu lihat ada perbezaan tone, krayon yang sederhana, cerah, dan last sekali adalah krayon yang paling gelap. Nampak itu ada 3 perbezaan tone. Kenapa ada perbezaan tone? Supaya menimbulkan ruang dan juga jarak. Dan yang terakhir sekali, kemaskan bahagian tanah tu dengan warna hijau. Hijau. Okey. Okey, selesai. Kamu boleh letakkan tanda tangan kamu atau juga nama kamu lah sebagai hasil akhir kamu. Okey. Jadi itulah serba sedikit demo penghasilan tugasan kamu untuk hari ini. Inilah tugasan kamu. Dan saya harap kamu dapat membuatnya. Okey, dalam tempoh seminggu ni. Pelajar yang telah siap, seperti biasa, kamu boleh hantarkan tugasan ni melalui WhatsApp. Sama ada boleh PM saya secara private ataupun hantar terus dalam kumpulan. Jadi pelajar, itu sahaja untuk hari ini. Jika tak faham boleh tanya saya. Dan kita akan berjumpa untuk kelas yang akan datang. Terima kasih pelajar.